Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi masjid, seluruh dan kuasa, para asatizah, alim ulama, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tempoh kuliah kita paling lambat pun 45 minit. Tuan-tuan nak masuk kerja? Saya lapar tak makan lagi. Tak boleh lama-lama. Baik, insyaAllah tuan-tuan, salli ala Muhammad, setengah jam ke 45 minit. Dalam tempoh berapa hari ni semua cerita Maulid Nabi SAW. Di mana masjid pun cerita Maulid Nabi. Saya nak keluar sikit daripada Maulid Nabi. Saya nak cerita tentang benda-benda yang duduk dalam kehidupan kita setiap hari. Iaitulah dosa dan taubat. Tiap-tiap hari buat dosa kan? Tuan-tuan buat dosa tak hari ni tak? Tak, Alhamdulillah. Semenjak duk ikut kuliah online ni tak rasa tak buat dosa-dosa. Oh, macam tu. Subhanallah. Lagi tak berasa berdosa, itu menunjukkan yang kita sedang tenggelam dalam dosa. Dia macam Tok Guni Aziz kata, tapak kaki keras. Jalan kaki tak pakai kasut, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Mula-mula sakit-sakit, lama-lama hilang sakit. Hilang sakit tu bukan sebab batu tu dah tumpul, batu tetap tajam. Sensor kaki tu masih ada sakit dah, tapi tapak tu dah tebal. Demikian dalam keadaan kita melakukan dosa, lagi kita ulang dosa, lagi kita ulang dosa, lagi kita lama-lama hati kita dah tebal. Dosa tu masih ada, tapi kita dah hilang rasa dosa tu. Bila hilang rasa dosa tu, waktu itulah kita rasa tenggelam dalam dosa tu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok orang perempuan tak pakai tudung, tuan-tuan dosa tak? Ni saya tanya tuan-tuan, cuba kalau tuan-tuan setuju buat ini. Tuan-tuan setuju buat ini. Saya pun tak tahu tuan-tuan suka ke tak suka ke. Marah ke, jelis saya kan. Faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Tengok orang perempuan tak pakai tudung, dosa tak? Dosa. Tadi tuan-tuan kat ofis kan, ada tak muslimat? Ada tak orang perempuan tak pakai tudung ni? Ada. Berasa berdosa tak bila tengok dia tak pakai tudung tu? Tak dah. Tak dah. Sebab kita dah imun. Tapi tetap dosa tak? Tak dosa. Tengok berita orang tak pakai tudung. Tengok orang duk berjalan kaki. Tambah tuan-tuan dekat Kuantan ni kan, dia bukan kira SOP tak SOP, pakai skirt. Kita tengok, kita dah tak berasa apa dah. Tak berasa apa itu bukan menunjukkan bahawa tak ada dosa. Tetap dosa, tapi kita dah imun dengan dosa tu. Maka kita takut dosa-dosa yang imun ni lah nanti yang kita bawa pergi depan Allah ni. Yang kita rasa macam tak ada apa, tapi ada sebenarnya di sisi Allah. Itu kita takut. Dan kita semua, Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam mesti buat salah. Khairun qatta'in at-tawwabun. Orang yang paling baik daripada kalangan orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat dengan dosa dia. Cuma Allah sifatkan orang yang nak bertaubat ni, dia ni mesti orang beriman. Sebab tu Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam bab tubu ilallahi taubatan nasuha, Allah mula dengan ya ayyuhalladzina amanu dulu. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam satu riwayat, ada satu ayat yang Allah sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dua-dua ayat cerita tentang taubat ni Allah kait dengan orang beriman. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Satu lagi ayat surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an
ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kamu berjaya. Tuan-tuan, dua-dua ayat ni Allah kait taubat beriman, beriman taubat. Sebab hanya orang yang beriman sahaja mampu merasakan getaran dosa. Dosa ni ada getar ya tuan-tuan. Kita, Nabi SAW cerita, satu hari seorang sahabat mai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, duduk dalam majlis ramai-ramai, ada seorang lelaki masuk depan Nabi SAW. Masuk celah-celah orang ni, terus jumpa depan Nabi SAW. Nabi tunjuk kat dia, Nabi kata, kamu nak tanya tentang al-birru wal ithmu, nak tanya tentang baik dan buruk kan? Dia kata, ya Rasulullah, ni mukjizat Nabi SAW. Nabi boleh tahu apa yang orang tu hajat. Lalu Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi kata dekat dia, minta fatwa daripada hati kamu. Kerana kebaikan itu hati kamu akan merasa tenang dengan dia. Kalau cerita benda baik ni, hati kita jadi tenang. Buat baik, hati jadi tenang. Macam tadi tabung lalu ke, tuan-tuan lalu tepi tabung kan, tuan-tuan masuk duit, tuan-tuan rasa tenang tak? Alah, RM1 tenang lah. Cuma masuk RM10-50 ni. Tenang, gigil tangan tu. Patutnya sedekah, lagi banyak sedekah, lagi rasa tenang. Sebab kebaikan tu tenang. Tapi kemaksiatan ni, kata Nabi SAW, ialah hati kamu berasa gelisah dengan dia. Dan kamu benci perbuatan kamu itu dilihat oleh orang. Sebab tu Allah sebut dalam Quran dalam bertaubat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Dalam bab taubat ni Allah sebut apa? Cepat. Jangan tangguh dengan taubat ni. Sebab waktu kita mula buat dosa tu, hati kita rasa gelisah sangat. Dan kita tangguh taubat, kegelisahan itu makin reda. Tuan-tuan buat dosa waktu ni, tuan-tuan taubat waktu ni, tak sama dengan tuan-tuan taubat bulan depan. Sebab gelisah tu dia dah makin reda. Tuan-tuan faham ke saya duk cerita apa ni? Contoh. Orang duk cerita tentang mengumpat. Saya lihat sebab Nabi kata apa? Mengumpat ni lebih besar daripada berzina. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana mengumpat tu lagi besar daripada berzina? Tuan-tuan yang duduk depan saya ni, sallallahu alaihi Muhammad, saya yakin tak ada siapa pun yang berzina. Sallallahu alaihi Muhammad, dulu buat tak tahulah. Tapi lala ni duk main masjid dah, duk jadi orang baik-baik, pakai ketayak atas kepala ni, rasa tak buat dah kot. Tak buat dah. Tapi mengumpat buat dah. Mengumpat dah. Baru mengumpat Zat ni kan. Sambil duk berjalan kat masjid. Jalan nak main masjid tu sambil mengumpat tu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Nabi kata mengumpat lagi besar pada berzina. Sahabat kata, macam mana? Macam tu Rasulullah. Rasulullah kata apa? Orang berzina, besar macam mana pun dosa dia, dia minta ampun pada Allah, Allah ampun dosa dia. Tapi orang mengumpat, selagi orang yang diumpatnya tak ampunkan dia, tak maafkan dia, selagi itu dia bawa dosa tu. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita, sahabat Nabi tanya pada sahabat, atadruna man muflis? Kamu kenal tak siapa orang muflis ni? Sahabat kata Rasulullah, orang muflis di kalangan kami ni orang yang tak ada dinar, tak ada harta, dan tak ada matang, tak ada harta benda. Kata Nabi SAW, orang muflis ini ialah orang yang pergi depan Allah bawa pahala sembahyang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala haji dia. Tapi waktu hidup dia dunia dulu, dia buat zalim ke orang, dia mengumpat orang, dia pukul orang, dia fitnah orang, dan akhirnya habis pahala-pahalanya diserahkan kepada orang tersebut. Habis pahalanya, dosa orang tu pula diambilnya. Inilah orang muflis di sisi Allah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kita ni kalau nak mengumpat orang, tuan-tuan tolong fikir berapa benda. Nak sebut tentang orang, nak buka aib orang, tolong fikir berapa benda. Yang pertama, fikir tengok, kita juga ada aib kalau nak bercakap tentang aib orang. Allah tutup aib kita ni, Allah tutup aib kita rapat-rapat tuan-tuan. Setiap pada kita ni semua buat salah, semua punya keburukan yang Allah tutup rapat, siapa pun tak tahu. Saya ni duk cakap depan tuan-tuan ni, Allah tutup ya tuan-tuan. Kalau Allah tunjuk apa benda saya buat, tuan-tuan pun tak teringin nak tengok muka saya. Kalau busuklah tuan-tuan benda maksiat kita buat ni, siapa pun tak teringin nak duduk tepi kita tu. Busuk. Tapi Allah tutup rapat. Tahu sampai bila Allah tutup aib kita ni? Sampai kita buka aib orang. Waktu tu Allah akan buka aib kita, dunia hingga akhirat. Ingat tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, setiap kali kita nak bercakap hal orang, nak buka keaiban orang, nak bercakap keburukan orang, tuan-tuan ingat ni.
amal kita tak banyak mana pun nak bagi ke orang. Tengok ni, semayang sunat pun malas, baca Quran pun malas, tahajud jangan ceritalah. Semayang fardu tu pun tuan-tuan, Allahu Rabbi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kita saja tahu macam mana selekehnya tu semayang kita yang kita buat. Adalah pahala sikit-sikit macam tu, nanti nak pergi depan Allah, nak bagi-bagi ke orang pula. Buat teruk tuan-tuan, buat penat. Tuan-tuan, tu dia panggil mengumpat. Jangan mengumpat. Dia ni baru dengar kuliah ni. Tentang mengumpat ni. Tuan-tuan, baru lepas kuliah ni pergi makan. Elok nak makan tuan-tuan sekalian, kawan yang sepatutnya main makan dengan kita, dia tak main. Kita pun duduk sembang-sembang, mana kawan kita seorang tu? Dia tu takut bini. Geng takut bini tu, GTB dia panggil, geng takut bini. Presiden lah. Presiden GTB dia tu, geng takut bini. Tuan-tuan, dia tu lah terlajak cakap termengumpat tentang dia tu. Elok mengumpat, elok termengumpat tu, baru teringat balik kuliah tengah hari ni. Allah, silap aku ni. Cakap pula dah. Baru tadi Ustaz duk cakap pasal mengumpat apa semua ni. Tuan-tuan, agak-agak lah saya nak tanya tuan-tuan, berani tak tuan-tuan angkat telefon, dial nombor dia, telefon dia minta maaf? Ni saya nak tanya ikhlas tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jawab tak agak-agak? Boleh buat tak? Angkat telefon, Assalamualaikum Din. Ustaz hang tengah buat apa tau? Duk buat kerja kat office lah. Ni aku ni duk makan ni dengan kawan-kawan ni. Itulah nak bagi tahu sikit ni. Termengumpat sikit pasal hang tu. Dia minta maaf lah, salah cakap sikit. Hang cakap apa? Mula tuan. Berani tak? Oh jangan tuan-tuan, susah. Dengan manusia ni tuan-tuan, nak cerita lagi. Dengan Allah tuan-tuan, buat dosa besar mana pun Allah boleh ampun dosa. Bawa dosa, ada hamba-Ku dalam satu riwayat cerita, hamba-Ku bawa dosa sepenuh bumi dosa dia. Tak ada ruang bumi ni melainkan semua dosa dia belakang. Lalu dia minta ampun padaku, aku ampunkan, dan aku tak peduli tak Allah. Ada hamba-Ku yang bawa dosa sepenuh langit dan bumi, bukan sekat bumi, sampai ke langit dosa dia. Punya banyak dosa dia. Lalu dia minta ampun padaku, dan aku ampunkan, dan aku tak peduli tak Allah. Selagi dia tak syirik padaku. Dengan Allah senang ya tuan-tuan. Tapi dengan manusia, Allah. Bukan senang tuan-tuan. Kita yang geng-geng yang duk main mengaji ni pun, orang minta maaf, susah nak maaf. Tengok ni. Aku sorry lah aku buat salah ke hang. Tak apalah. Lah hati ni. Nah, saya cuma. Tapi kalau kita buat salah dengan orang yang tak pernah pergi kuliah, yang tak pernah duk mengaji. Sebab tu ada perkataan-perkataan yang sanggup kata apa? Aku tuntut ke hang ke akhirat. Itu cerita tak mengaji dia tu. Kalau orang mengaji tak sebut macam tu. Allah suruh maafkan. Dan sebab susahnya di akhirat ni. Tapi akan ada orang yang sebut apa ni? Minta maaf apa? Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya salah cakap pasal Ustaz ni. Saya duk tuduh Ustaz ambil duit wakaf. Tahu Ustaz kata apa? Tak mau. Tak mau maafkan hang. Jumpa ke akhirat. Nah, tu Ustaz tak mengaji nama dia. Tapi ada orang macam tu tuan. Aku tak mau maafkan hang. Jumpa ke akhirat. Susah tuan-tuan dengan manusia ni. Sebab tu setiap kali kita nak buat apa-apa ada kaitan dengan orang lain, tuan-tuan tolong fikir dulu 2-3 kali. Timbang-timbang dulu. Sebab susah deal dengan manusia ni. Tuan-tuan, hari ni punya taubat waktu rasa getak ni. Rasa takut ni. Rasa gelisah ni pasal tercakap pasal orang. Minta ampun waktu ni. Tak sama macam minta ampun esok. Tahu pasal apa? Esok dia dah makin reda lah. Malam ni mungkin tidur tak lena. Oh susah gelisahnya sebab aku tersilap salah cakap. Tangguh esok tengok. Tangguh lusa tengok. Tangguh bulan depan tengok. Tangguh tahun depan pula. Tahun depan rasa dia tak sama dah. Dah hilang dah rasa gelisah. Kita boleh ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Tak sama macam hari mula kita buat dosa. Ya Allah ampun dosa aku ya Allah. Sebab tu Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat taubat ni. Tuan-tuan, dalam keadaan kita melakukan kesilapan ni, kita nak taubat pada Allah ada 2 cara. Allahumma salli ala sayyidina. 2 cara. Yang pertama kita istighfar pada Allah. Kita ni memandangkan kita ni memang tiap-tiap hari buat dosa dah. Bangun-bangun pagi buat dosa dah. Tiap-tiap hari kita mesti buat dosa, maka tak patut kita tinggal istighfar. Tak patut. Tu dah istighfar hari ni. Sifat nak? Sifat bila? Lepas mayang ni. Nah ni, lepas mayang ni. Itu pun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Oh ya Allah, astaghfirullahalazim.
Tak ada feel. Istighfar apa? Tak betul-betul istighfar apa tu? Ni yang kita punya istighfar untuk dosa yang kita buat tu. Yang Nabi SAW menangis ni sampai tuan-tuan basah janggut dia. Sayyidina Aisyah cerita pasal sampai basah pangkuan dia, sampai basah tempat baring dia tu, tempat solat basah. Pasal apa? Menyesal dengan apa yang Nabi pernah buat. Nabi buat apa? Nabi dosa apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, tubu ila Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Aku sendiri bertaubat 100 kali sehari, kata Nabi SAW. Satu riwayat lain, lebih pada 70 kali Nabi SAW bertaubat setiap hari. Tentang sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Istighfar yang sungguh-sungguh punya istighfar. Kita ni tuan-tuan, istighfar pasal dosa kita. Kita istighfar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal dosa kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita istighfar pasal dosa kita, Allah bagi lagi ganjaran ku atas istighfar kita. Man lazima istighfar, siapa yang melazimi istighfar, min kulli hammin farajan, pada setiap kesempitan itu Allah bagi dia jalan keluar. Wa min kulli ziqin makhrajan, pada farajan, pada setiap kesedihan Allah akan bagi dia dekat dia ketenangan. Wa dhuqa hasulayah tasib, dan Allah akan bagi rezeki pada arah yang tidak sangka-sangka dekat dia. Kita istighfar pasal dosa kita, Allah bagi rezeki kat kita. Allah bagi jalan keluar atas masalah kita. Allah bagi hilang kesempitan-kesempitan kita. Tu nak cerita Allah. Tentang Allah sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Paling kurang sehari, tiap-tiap hari bagi dapat 100 kali istighfar. Ini tuan-tuan yang duduk depan saya ni. Kena azam elok-elok. Nah, pagi-pagi sehari, tiap-tiap hari mau dapat sehari istighfar 100 kali. Sehari 100 kali. Paling kurang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Paling kurang. Ataupun astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tuan? Paling cantik istighfar apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, sampai habis. Dia panggil sayyidul istighfar. Boleh tak? Tama? Dah tahu kita ni banyak dosa, kita nak buat apa? Istighfar. Boleh ni? Janji kat diri sendirilah, azam diri sendiri. Salli ala sayyidina Muhammad, tiap-tiap hari mau istighfar 100 kali. 100 kali. Kena cari waktu. Tu ada gantung tasbih kat kereta tu, biji tasbih tu. Start kereta nak pergi kerja tu, pegang tasbih tu. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Paling kurang. Satu. Yang kedua, cara untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita ni apa? Ni dosa-dosa kecil ni. Ni bukan dosa besar lagi, dosa kecil. Yang pertama istighfar, yang kedua kata Nabi SAW, ittabi' as-sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan buat ibadat, tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan zikir, tuan-tuan main masjid, tuan-tuan jalan kaki masjid, semua ni penghapusan dosa. Salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata kat dia, minta pada aku akan minta pada Allah agar Allah tunaikan hajat kamu tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak berdamping dengan kamu dalam syurga Rasulullah. Minta paling hebat ni. Dia minta dia nak berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga. Nabi dalam syurga ni dapat tempat paling tinggi, maqaman mahmuda. Tu kita duk baca doa lepas sembahyang tu kan, lepas azan tu kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam mana? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah. Kan, kedudukan yang tinggi dan terpuji. Nabi SAW dapat di syurga nanti. Nabi SAW dapat syurga paling tinggi. Dia minta duduk berdamping dengan Nabi SAW di syurga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni. Ni cerdik punya orang. Lalu Nabi kata apa? Wahai Rabi'ah, tolong aku untuk dapatkan apa yang kamu hajati tu dengan kamu memperbanyakkan sujud kamu kepada Allah. Sujud. Pasal apa? Pada setiap sujud tu Allah mengangkat darjat, dan pada setiap sujud tu Allah mengampunkan dosa.
Ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bihi hasanatan wa muhiyat anhu bihi sayyi'atan wa rafa'a bihi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan setiap sujud, melainkan setiap sujud tu Allah bagi dekat dia satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan-tuan mai daripada tempat kerja, tuan-tuan mai ke masjid ni. Daripada rumah tuan-tuan mai ke masjid ni, fi kulli khutwatin, pada setiap langkah tu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Tuan-tuan ambil wuduk tadi ni, ambil wuduk kat luar tu, ambil wuduk tu. Pada setiap tuan-tuan sekalian, tapak tangan yang pegang air itu menggugurkan dosa. Basuh muka gugur dosa, kumur-kumur dosa, gugur dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bercakap baik, tuan-tuan, Allah gugurkan dosa. Tuan-tuan sedekah, kata Nabi SAW, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Buat benda-benda kebaikan ni, Allah padam dosa, padam dosa, padam dosa, padam dosa. Tuan-tuan, patut tak kita umat Nabi Muhammad pi depan Allah nanti dosa banyak pahala sikit kalau macam ni keadaannya? Patut tak kita pi depan Allah dosa banyak, dosa punya banyak? Patut tak? Tak patut. Buat baik Allah ganda paling kurang 10 kali ganda. Buat dosa Allah tunggu nak padam ya dosa-dosa kita ni. Tuan-tuan, yang ni semua dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, taubat nasuha. Taubat nasuha. Tiga syarat taubat nasuha kata Imam Nawawi. Yang pertama, berhenti pada buat maksiat. Tuan-tuan, kita dulu semua biasa buat jahat. Kita dulu semua biasa buat benda tak baik. Ni, kita ni. Yang duduk depan saya ni, tuan-tuan sekalian, termasuk dengan saya ni. Kita semua ni, mungkin ada di kalangan kita pernah berzina dulu ni. Yang kita fikir sekarang ni, kalau kita buat tu, Allah teruk sangat kita ni. Tapi dulu kita pernah buat benda tu. Mungkin ada di kalangan kita ni, tuan-tuan pernah minum arak. Teguk arak, tuan-tuan sekalian. Dulu kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat benda-benda yang Allah Rabbi tak terfikir dengan kepala akal kita ni, kita boleh buat pada waktu ni. Tapi dulu kita pernah buat. Orang nasihat kita, kita marah orang tu. Tuan-tuan, alhamdulillah tak mati waktu tu. Allah panjangkan usia kita. Lepas tu ulama sebut, bila Allah panjang usia, syukur pada Allah. Ada dua benda Allah bagi kat kita. Yang pertama, Allah bagi peluang untuk taubat. Yang kedua, Allah bagi peluang untuk tambah amal ibadat. Syukur pada Allah, saudara jemaah. Dan Allah bagi dekat kita hidayah, kita jadi orang masjid lah ni. Tapi kita pernah buat salah, kita pernah buat dosa dulu. Tuan-tuan, taubat nasuha. Yang pertama, taubat nasuha ni apa? Berhenti. Tak buat dah kot, tak buat dah. InsyaAllah tinggal dah. Yang kedua, taubat nasuha, azam tak mau buat lagi. Dah lah, cukup lah, tak mau buat lagi dah. Dulu buat dah tak mau buat lagi. Tahu macam mana azam? Azam tak mau buat lagi ni, dia ada tindakannya. Apa tindakan dia? Antara dia, buh yang ni. Tengok ni. Buh yang ni atas kepala, dia tak buat dah lah. Kita pakai jubah lah, kita simpan janggut. Nah, saya tak tahu tu ada janggut dah, ada kot lah. Mau duduk dalam apa? Duduk dalam mas. Nah, simpan janggut. Simpan janggut ni tuan-tuan ni, dia panggil shield. Perisai. Bukan tayak atas kepala ni, shield, perisai. Dulu karaoke tuan-tuan. Faham ni? Lah ni kawan pun tak ajak karaoke lah. Jom ajak Din karaoke. Tak boleh, dia tu tayak atas kepala lah. Ni, tuan-tuan pergi Roblox banyak tuan. Ni, shield. Ada kawan dia tak ketayak atas kepala. Tak ketayak atas dashboard tu. Dia ni jenis memang merapu ni orang tuan. Saya kata, amboi hang kamera ni ketayak atas dashboard ni. Kata, Ustaz, ini strategi Ustaz. Strategi apa? Kalau Roblox, ambil buah atas kepala. Lepas tu, set radio Hakim siap-siap. Jumpa Roblox je, ambil buah atas kepala. Tuan-tuan try tengok. Selalu berkesan. Assalamualaikum tuan, nak pergi mana ni? Balik masjid. Sila. Gitulah selalunya. Subhanallah tuan-tuan. Dia jadi apa? Dia jadi shield. Dia tak dia akan halang kita daripada buat benda-benda yang tak patut kita buat. Yang kedua, yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, apa dia? Menyesal dengan apa yang pernah dia buat, dan yang inilah yang paling susah dalam taubat nasuha. Menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Tuan-tuan, orang tak pernah rasa tak sama macam orang yang dah pernah rasa. Betul kan? Tuan-tuan yang rokok, yang merokok, lepas tu berhenti merokok,
tak sama dengan orang yang tak pernah merokok benci rokok. Orang yang tak pernah isap rokok, tak pernah merokok, dia benci rokok, tak sama macam orang yang pernah merokok kemudian dia tinggalkan rokok. Terfaham tak ni? Sebab dia dah pernah rasa. Tuan-tuan, kita yang tak pernah minum arak mungkin tak rasa macam mana orang yang pernah minum arak. Tengok baju cop Carlsberg pun boleh elok dah. Tuan-tuan, sebab dia pernah rasa. Orang yang pernah buat maksiat, dia susah nak tinggal, macam berbeza dengan orang yang tak pernah buat maksiat tersebut. Sebab tu benda paling susah dalam taubat nasuha ialah menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Tuan-tuan, duduk sorang-sorang teringat. Dulu mai pada kampung mana tuan-tuan sekalian, mai duduk kat Kuantan ni. Mai duduk Kuantan, kerja kilang kat Kuantan. Ada kilang kat Kuantan ni? Ada kan? Mai kerja kat Kuantan ni, saya sebab bujang tu naik EF5. Faham tak? Hari mula masuk kilang ni, saya lihat ada semat tuan, waktu nak panskat tu, waktu nak panskat jatuh. Waktu panskat itu terantuk kepala dengan seorang budak perempuan. Itulah bini kita lah ni. Berputik cinta tu. Cerita dia. Pak ni, oh insya-Allah tukar nombor telefon. Tukar nombor telefon, bercintalah waktu tu. Waktu bercinta tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, masuk kerja pukul 3 petang. Faham? Pukul 2, pukul 12 tu dah pergi ambil dah dekat rumah dia, naik motor, EF5. Pergi duduk tepi pantai. Dua orang. Salli ala Muhammad. Faham ni? Balik kerja pukul 11 lagi tuan-tuan. Pergi ambil naik motor sekali. Belum balik rumah, pergi duduk tepi pantai tu. Duduk pantai dua orang. Salli ala Muhammad. Duduk mengimbau bukan mengimbau, duduk masa hadapan. Duduk buah pokok. Tuan-tuan, peluk dua orang. Duduk tepi motor EF5 tu. Hang ni macam biasa buat je ni. Ni macam duduk terbayang je, flashback. Ada kereta rosak tepi pantai tu, banyak kereta rosak tu. Saya silap apa pun dalam tu sekali. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, lah ni dah jadi bini kita dah. Dah jadi isteri kita dah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Anak 3-4 orang dah. Dia boleh lalu balik tepi pantai tu tuan-tuan, cuik paha suami dah. Abang ingat tak tempat ni dulu ni? Ni. Ingat tempat ni? Besar dah pokok ni lah. Dulu kecil pokok ni. Pokok ni lah jadi saksi cinta kita. Memanglah pokok tu jadi saksi sungguh lah. Tuan-tuan, lah ni dia buat pilah macam mana pun kat isteri dia jadi pahala. Tapi apa yang dia buat dulu, walaupun isteri dia tu dah jadi suami jadi isteri dia dah. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, tetap dosa dulu ni, kalau dia tak minta ampun, tak ada. Faham tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad, apa yang dia buat dulu, apa sebagainya, subhanallah tuan. Bahkan dia bergembira pula dengan apa yang dia buat dulu ni. Cerita kat anak lagi, dulu mak ayah dating kat sini lah. Faham tak ni? Tuan biasa tak jumpa kawan-kawan tuan-tuan, duduk makan 3-4 orang tuan-tuan, duduk apa ni, dia panggil apa? Reunion. Ni macam-macam reunion duk dah. Reunion. Kita jumpa kawan-kawan kita balik, tahu tak cerita apa? Ingat dulu hang buat apa? Mana girlfriend hang dulu duduk mana dah lah ni? Ingat dia apa? Kita duduk cerita balik benda maksiat kita buat dan kita bergelak dengan dia. Tepuk-tepuk meja gelak, terbahak-bahak ketawa. Tuan-tuan, adakah itu tanda menyesal? Apa itu tanda menyesal? Tak. Orang menyesal tak mau bincang dah bab tu. Dah lupa. Sallallahu alaihi wasallam, tak mau bincang dah. Aib. Buka. Salah aku dulu. Kalau aku tahu macam ni aku tak buat dah dulu ni. Tapi salah, silap. Tuan-tuan Muhammad. Maka sebab tu ulama kata apa? Kalau mulut melafazkan istighfar, tapi hati masih terikat dengan kesedapan dosa tu, ketahuilah dosa kamu masih belum diampunkan. Tuan-tuan, Muhammad. Tu 3 syarat taubat nasuha. Itu kalau sebesar-besar dosa, Allah ampun dosa. Tapi kalau bersangkut dengan orang lain, sangkut dengan hak orang lain, tambah lagi 1. Tunaikan kembali hak orang yang kita zalim. Kalau terkait dengan harta dia, pulangkan balik. Tuan-tuan bisa ambil duit orang, bagi balik. Ingat tak kita dulu waktu duduk bujang-bujang lu dengan kawan-kawan kita ni? Nak Said Muhammad, tuan-tuan. Dia tu duduk tabung lah, balik ambil duit shilling masuk dalam tu. Ambil shilling, penuh duit shilling dia. Kita tak cukup modal, ambil duit. ni pergi bayar balik kat dia. Pernah dah ambil seluar orang lu, kawan-kawan kita lu, ambil bayar, pergi cari bagi balik kat dia.
Mana nak bagi tuan-tuan, selok pun tak ada lah. Cerita tahun 89 dulu ni. Tapi hak dia tetap hak dia. Jangan main-main tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Semalam ada orang duk mesej dia. Macam ni terhutang apa semua. Dia tu dah mati dah. Pergi bagi balik dekat waris dia. Kena cari tuan-tuan. Buat macam mana? Sangkut hutang orang susah. Seorang laki-laki waktu dia meninggal dekat Madinah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia panggil Nabi SAW untuk solat jenazah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi 10 minit nak habis. Kena abang tu. Peringat diri ni ikut telajak. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Dia panggil Nabi untuk solat jenazah dia. Nabi tanya apa soalan dia? Nabi tanya, dia ni ada hutang tak? Dia hutang. Ada Rasulullah, hutang dia 1 dinar. 1 dinar ke hutang dia? Nabi kata apa? Tak apalah, kamu solatkan jenazah dia. Nabi tak mau solat jenazah dia. Orang yang ada hutang. Abdullah bin Ubay tu, bapa munafik tu, pun Nabi kelang kabut Nabi solat jenazah. Sampai ayat turun, jangan solat. Tapi Nabi nak pergi solat jenazah dia. Tapi orang berhutang 1 dinar dia, Nabi tak mau solat jenazah dia. Sampai ada seorang sahabat kata apa? Tak apa Rasulullah, saya tolong bayarkan hutang dia tu. Selesai hutang dia. Saya ambil tanggungjawab hutang tu pada saya. Bagi dia pergi dengan aman. Baru Rasulullah SAW sembahyangkan jenazah. Tapi semenjak hari itu Nabi tak berhenti tanya orang tu, kamu dah bayar belum? Kamu dah bayar belum? Kamu dah bayar belum? Sampai hari dia bayar dah, baru dia kata apa? Alhamdulillah, hari ini barulah kuburnya sejuk. Maksud berapa hari tu, walaupun orang tu tolong settle, tolong ambil tanggungjawab hutang tu, dia masih merasakan kepanasan daripada hutang. Tuan-tuan, jangan main-main hutang ni. Kita pernah ambil harta orang. Dulu waktu sekolah pernah ambil seluar track bottom orang. Mana saya lihat Muhammad, baju jersey orang kita balas dulu waktu sekolah dulu. Ada geng nakal sikit tuan-tuan, helmet orang kita potong dulu. Apa macam-macam perangai kita buat dulu ni. Faham tak ni? Hak orang tuan-tuan kena bagi balik. Nak buat macam mana Ustaz? Dia tak ada dah Ustaz. Cari waris dah. Cari waris dah. Susah tuan-tuan, masalah dengan orang ni susah. Kalau ada sangkut dengan harta orang, pergi balik. Cari ikhtiar untuk pergi balik. Last sekali dah cari tak jumpa, pergi tabung masjid bagi. Nilai balik berapa nilai yang kita ambil tu? Kira-kira balik dalam RM25. Masuk dalam tabung tu RM25, niat bagi pahala kat kawan tu. Faham tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Utang RM1,000. Lagu mana dulu meniaga apa nak meniaga sama-sama apa semua, akhirnya apa terhutang dia, kita terhutang dia sebut, dia pun tak ada lah. Cari tak jumpa. Tak apalah, dengar kuliah hari ni buat keluar duit RM1,000. RM1,000 menggeletak tangan dia nak masuk RM1,000. Bukan duit dia pun. Duit tu duit orang tuan-tuan. Kita faham tak ni? RM1,000 ke RM2,000 ke tuan-tuan, bukan duit tuan-tuan pun, bukan duit kita pun, duit dia tu kita ambil. Pergi bagi. Masuk dalam tabung. RM1,000. Elok masuk tabung RM1,000 tuan-tuan, esok jumpa dia. 20 tahun cari tak jumpa, lepas masuk dalam tabung RM1,000, esok tu dia mai. Assalamualaikum, salam. Mai balik RM1,000 aku. Minta maaf lah, kemarin baru je masuk dalam tabung masjid. Siapa suruh masuk dalam tabung masjid? Tuan-tuan wajib bagi kat dia. Habis yang RM1,000 tu lagu mana? Pergi telefon balik masjid lah. Aku tak bagi balik RM1,000, saya silap masuk dia. Aduh, tuan-tuan, nak cerita susah dengan orang ni. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas kita buat semua benda-benda yang macam tu, dia panggil kesan dia. Sama ada taubat kita diterima ataupun tidak. Nak tahu ni. Nak tahu taubat kita ni Allah terima ataupun tidak. Dia ada tanda dia. Kita nak tengok. Tuan-tuan biasa buat silap, dan tuan-tuan mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat dengan dosa kita ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni kita nak tahu, taubat kita Allah terima ataupun tidak. Dia ada 4 tanda taubat diterima, kata Abu Laits Al-Samarqandi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Salli ala sayyidina Muhammad. Taubat seseorang dapat diketahui daripada 4 perkara dia. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Bila dia mampu untuk mengawal lidahnya daripada berkata dusta, mengumpat, dan kata-kata yang tidak penting baginya. Tanda pertama taubat kita Allah terima atau apa ni? Kita dah mula tak bercakap merepek-repek dah. Dia pergi haji, dia balik-balik, dia dalam grup tu hari tu dia punya merapu nombor 1. Maki orang ni, kata orang ni. Balik-balik haji tu senyap je dalam grup.
Cakap pun yang penting-penting tazkirah. Kita nanti kata apa? Buang tebiak orang tua ni nak mati je bah. Tak. Itu salah satu tanda taubat diterima. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh perasan, kita pun mudah-mudahan lah, bila duk main masjid, bila duk main kuliah, kita dah mula tak cakap merepek, tuan. Patutnya macam tu. Dulu merepek-repek, dulu merapu, cakap ikut sempat, fitnah orang kadang-kadang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi lepas-lepas duk main mengaji, lepas-lepas duk main masjid, kita dah mula kurang bercakap yang macam tu. Itu tanda nombor satu. Mudah-mudahan taubat kita Allah duk terima. Kalau masih duk merapu, merepek lagi, jauh lagi cerita dia. Itu tanda nombor satu. Nombor dua, sallallahu alaihi Muhammad. Apa dia tuan-tuan? Bila sudah tidak ada lagi rasa hasad, rasa iri hati, dengki terhadap manusia yang lain. Faham? Waktu kita duduk tenggelam dalam dosa, dengki ke orang. Tak boleh tengok orang lebih sikit. Tak boleh tengok orang dapat nikmat, dia cemburu. Dia dengki, dia iri hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi lepas Allah ampunkan dosa dia, tahu apa jadi tuan-tuan? Orang dapat nikmat, dia tumpang gembira. Apalah tu rezeki dia. Karakter hang beza lah ni lah. Dulu pantang tengok orang ni, orang macam-macam hang kata. Oh lah ni orang dapat. Tapi lah tak apalah, bukan rezeki aku lagi, rezeki dah dulu. Karakter dia berubah. Itu yang kedua, tanda bahawa taubatnya telah diterima. Dia hilang rasa dengki, hilang rasa iri hati, hilang rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni, hasad pada orang lain. Yang ketiga, yang ni tuan-tuan boleh rasa. Tuan-tuan tak payah cari, Allah bagi. Tahu apa dia ni? Dia akan dijauhi rakan-rakan yang jahat, dan Allah akan berikan kepada dia kawan-kawan yang baik. Ini automatik. Bila Allah terima taubat kita duduk kelompok kita tu orang berbeza. Siapa yang duduk sekeliling kita ni? Orang-orang yang baik-baik, cakap baik, grup baik. Dulu waktu kita duduk merapu dulu, grup WhatsApp kita semua tuan-tuan jenis merapu-merapu je. Tapi lepas-lepas kita nak pergi masjid, kita duduk dalam kuliah sebagainya, dia grup WhatsApp tu pun berubah. Sallallahu alaihi wasallam berubah. Ni geng-geng masjid, geng-geng kuliah, geng-geng tazkirah, cakap pun bahasa-bahasa. Allah kurniakan kawan-kawan kita yang baik-baik. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah gerak kita pindah duduk satu tempat yang kawan yang keliling kita kawan-kawan baik-baik. Ini semua kurniaan Allah, tuan-tuan. Allah bagi kawan-kawan yang baik. Man jalasa ma'as salihin, kata Nabi SAW. Kata Imam Ghazali, siapa yang duduk di kalangan orang-orang salih, orang baik ni, ja'alallahu, maka Allah akan kurniakan kepadanya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keinginan untuk melakukan kebaikan. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia teringin nak buat baik dan dia mula meninggalkan kemaksiatan. Rupanya Allah nak bagi kita baik ni bila Allah bagi ada di keliling kita kawan-kawan yang baik-baik. Di kurniaan Allah. Tuan-tuan tengok siapa kawan kita. Nabi SAW sebut, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu duduk di atas jalan agama kawan baik dia. Siapa dekat dengan dia? Kurniaan Allah, tuan-tuan. Waktu tengok siapa duduk kawan-kawan, siapa kawan-kawan kita, tengok kita. Seorang lelaki-lelaki dia pergi beritahu kat Syekh dia, Syekh, saya ni siapa? Saya ni siapa? Syekh kata, aku tak kenal kamu siapa. Tapi kamu beritahu siapa kawan kamu, aku akan beritahu kamu tu siapa. Kita ni tuan-tuan cenderung dengan kawan-kawan kita. Kita nak pakai lagu ni pun, nak buka tayak atas kepala ke, nak pakai baju Melayu ke, nak pergi masjid ke, nak duduk dalam majlis ilmu ke, dia sentiasa dipengaruhi oleh kawan-kawan yang duduk sekeliling kita. Betul ni? Kan? Tahu kata ada kuliah malam tu. Oh, malam tu ada ceramah Maulid Nabi. Daripada pagi tu dia duduk zikir dah. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi. Lagi ada seorang kawan telefon dah. Hampir tak malam ni? Kawan telefon tu yang dia pergi masjid malam. Faham tuan-tuan? Ustaz Ahmad. Sebab tu pentingnya kawan-kawan baik duduk di sekeliling kita. Dan Allah akan kurniakan kawan-kawan baik ni bila taubat kita Allah terima. Dan yang keempat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sentiasa beristighfar kepada Allah dan bersungguh-sungguh melakukan ibadat kepada Tuhannya. Lah subhanallah. Bila dia buat dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, patutlah beristighfar. Tapi bila Allah ampun dosa, pasal apa dia jadi banyak istighfar? Pasal apa bila Allah ampunkan dosa seorang, dia jadi orang yang banyak istighfar? Pasal apa?
Sebab dia dah mula rasa getaran dosa, pasal dosa-dosa hitam dalam hatinya telah dikikis oleh Allah. Kita yang kita tak rasa dosa ni tak pasal apa tadi, awal-awal tadi ni, pasal hati dah keras. Sebab tu kita tak taubat. Sebab tu kita tak rasa dosa. Tapi bila kita Allah ampunkan dosa kita, Allah dah kikis dah buang dah kotoran-kotoran dosa pada hati kita. Hati kita jadi jernih, dan waktu tu semua dosa, walau dosa kecil, dia rasa getar dia. Maka dia banyak istighfar. Dia akan jadi banyak orang taubat, dan dia akan memperbanyakkan ibadat dia sebab dia takut dia mati. Itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ditanya kepada Imam Hasan al-Basri, siapakah orang lalai, ghafilin? Siapa orang lalai? Imam Hasan al-Basri kata apa? Orang lalai ni ialah orang yang berlalu sehariannya tanpa ingat mati. Bangkit pagi sore itu langsung tak ingat mati. Berbeza dengan orang yang tak ada sifat lalai ni. Tiap-tiap hari dia bangun, kalau aku mati hari ni macam mana lah, kalau aku mati hari ni macam mana. Maka dia sembahyang sunat, dia baca Quran, dia zikir, dia istighfar, sebab dia takut mati pada hari itu. Dan ini perasaan yang Allah berikan kepada orang yang bersih hatinya daripada dosa. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni tergolong dalam kelompok orang yang diampunkan seluruh dosa-dosa kita. Setiap hari yang kita lakukan mengampunkan dosa-dosa kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allah juga mengampunkan dosa-dosa kita yang besar. Dan mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih seluruhnya daripada dosa-dosa di sisi Allah. Dan kita akan melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid Sallallahu alaihi Muhammad, tepian putra tu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.